Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan membaca selamat pula. Jadi kita akan membaca kembali kitab adat versus ibadat kita. Hari ini di video ini kita akan membincangkan tentang kenduri arwah, ya. Jadi kenduri arwah ni biasa kita lihat, ya, kalau ada kematian, selepas adanya kematian nanti akan adanya majlis ataupun bukan majlis lah, ya, dia lebih kepada kenduri lah, bagi makan untuk si mati macam itu, ya. Sempena hari kematian. Jadi amalan ini, ya, wujud pendapat yang membangkang amalan kenduri arwah. Hal ini demikian kerana Nabi SAW tidak pernah mengadakannya. Arwah si mati pula tidak memerlukan makanan. Nah, ini yang membangkang ini adalah dia lebih tak setuju kenapa perlu ada makan-makan di saat kita melakukan kenduri arwah, ya. Jadi Nabi SAW, sebab kenapa Nabi kata Nabi tak pernah buat, dan sebab ada hadisnya. Nabi mengatakan, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yashghaluhum. Maknanya, buatlah bagi keluarga Ja'far akan makanan, sesungguhnya sesuatu yang menyebabkan, iaitu musibah kematian telah datang kepada mereka. Jadi andai kata kita ini ada ahli keluarga yang meninggal ataupun ada saudara mara yang meninggal, perlu kita tahu yang tak perlulah kita menyusahkan beliau untuk nak menyediakan makanan, ya. Jangan menyibukkan, kata Nabi. Jadi kenapa masyarakat Melayu ataupun masyarakat Nusantara masih mengamalkan kenduri arwah ini? Terdapat 3 perkara yang menyebabkan menjadi asas, ya, menjadi asas kenapa masih lagi diamalkan kenduri arwah ini. Pertama ialah tiada tegahan khusus dalam Islam. Jadi kita dalam hadis sahih kita tak temui riwayat yang sahih bahawa Nabi ataupun Nabi melakukan amalan kenduri ini. Namun tidak wajar untuk kita menghukum amalan ini sebagai sesat, khurafat dan menyeleweng tanpa meneliti asas kepada amalan ini, ya. Jadi yang itu pertama, sebab tak ada tegahan khusus dalam Islam. Yang kedua ialah ia dianggap sebagai majlis zikir dan bersedekah. Jadi berdoanya kita, membacakan tahlilan itu adalah sebagai satu bentuk berzikir, dan dalam masa yang sama memberikan makanan itu adalah bersedekah. Dan harusnya memberi sedekah itu ada asasnya, kerana dalam kitab ini dia menyebutkan, dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ada pernah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang adakah patut dia sedekah atas nama bapa dia ataupun bersedekah dengan tentang bapanya, bersedekah untuk bapanya yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan ya, dalam kitab ni. Jadi itu 2 perkara yang menjadi asas. Dan yang ketiga ialah perlu kita ingat, di dalam majlis jangan diadakan ratapan, ya. Jadi tiada ratapan dalam kenduri arwah. Dan selama ini saya ingat bila kita melakukan kenduri arwah, seingat saya lah, ya, semasa saya menghadiri kenduri arwah, tidak pula saya melihat ada ratapan-ratapan, ya. Jadi itu memang tak dibenarkan, kerana ini disebut sebagai an-niyahah. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, keadaan kita meratap ini ialah, dia kata, Nabi SAW mengatakan, laisa minna man syaqqal juyub, laisa minna man syaqqal juyub wa darabal khudud wa da'a bid'awatil jahiliyah. Maknanya bukanlah dari golongan kami sesiapa yang mengoyak baju, menampar pipi dan mengucapkan ratapan masyarakat jahiliyah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi begitulah, ya, asas-asas apabila yang menjadikan masyarakat di Nusantara ini masih lagi melakukan kenduri arwah. Pokoknya tidak menyusahkan, majlis dianggap sebagai majlis zikir dan bersedekah, dan juga tiada ratapan di dalamnya. Tapi walau bagaimanapun, kita seharusnya prihatin agar amalan kenduri arwah ini tidak membebankan keluarga si mati. Dan kita perlu ada 3 perkara yang perlu kita lihatkan, iaitu hindarilah
mengadakan kenduri arwah pada malam hari ataupun malam hari kematian tersebut. Ini nak supaya kalau siang-siang menyibuk nak menguruskan jenazah, kalau di malam hari itulah adalah waktu untuk mereka bersedih-sedih. Jadi janganlah kita menjadikan pada malam kematian itu untuk kita menyibukkan diri dengan makanan dan sebagainya. Jadi yang kedua ialah tidak perlu menetapkan tarikh-tarikh tertentu mengadakan kenduri arwah. Contoh kata tuan kitab, iaitu malam pertama hingga malam ke-7, malam ke-14, malam ke-21, malam ke-40, malam ke-seterusnya. Jadi kata tuan kitab, tak perlu kita menetapkan tarikh tersebut. Jadi yang ketiga ialah perlu kita gunakan duit yang halal. Sebab kata tuan kitab di sini, kata kemungkinan ya, kalau masih muda 30-40 tahun dan masih lagi mempunyai anak-anak yang kecil, dan anak-anak kecil kan akan mendapat harta simati, dan harta simati yang diturunkan kepada anak kecil itu dikirakan sebagai harta anak yatim. Jadi janganlah kita menggunakan harta anak yatim ataupun harta daripada peninggalan simati tersebut untuk digunakan majlis kendurinya. Jadi gunakanlah duit reserve yang lain, ataupun boleh saudara mara menanyakan pada saudara mara apakah boleh dibantu kalau betul-betul tak mencukupi dan sebagainya. Jadi berkenaan yang terakhir, ya, ada dikatakan ya, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu' Al-Fatawa, dia mengatakan, sebab dia pernah ditanya, adakah hadis yang bertahlil 70,000 kali dan menghadiahkannya kepada mayat itu menjadi pelepas bagi mayat itu daripada neraka? Mungkin ada seorang murid ataupun seorang yang menanyakan dia itu pernah mendengarkan hadis ini. Lalu Ibnu Taimiyah menjawab, apabila seorang bertahlil sedemikian sebanyak 70,000 kali atau kurang atau lebih dan dihadiahkan kepada mayat, maka Allah memberi manfaat kepada si mati dengannya, iaitu dengan bertahlilnya kita, dengan amalan-amalan kita yang bertahlil tersebut, mendoakan, sedekah dan sebagainya, insya-Allah akan mendatangkan manfaat kepada si mayat. Namun ia bukanlah hadis sahih dan tidak juga hadis daif. Wallahu a'lam, kata Ibnu Taimiyah. Jadi beliau tidak mensahihkan hadis tersebut, beliau juga tidak mendaifkan hadis tersebut. Pokok pangkalnya, intinya adalah andai kata kita beramal dengan amalan ini, insya-Allah akan datangnya manfaat kepada orang yang melakukan, dan tujuannya insya-Allah akan sampai dan dengan amalan kita tadi itu kepada si mayat. Jadi itu sajalah fokusan kita pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita, sedikit sebanyak menambahkan ilmu agama kita sikitlah. Kalau tak banyak sikit pun jadilah ya. Jadi untuk itu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.